Baik, ini laporan yang baru kami terima. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari dipetik sebagai berkata bahawa kerajaan akur dengan pendirian Arab Saudi yang menggesa umat Islam untuk menangguhkan rancangan menunaikan haji sehingga wabak COVID-19 dapat dikawal. Mengikut akhbar harian Metro, Ahmad Marzuk Syari berkata terpulang kepada kerajaan Arab Saudi kerana mereka lebih memahami keadaan di sana. Menurut Ahmad Marzuk, pihaknya akan mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Kebarangkalian terdapat pengumuman lain selepas ini. Justru beliau berharap umat Islam yang berhasrat dan sudah membuat persiapan boleh menerima keputusan ini dan bersabar. Baik, kita terus saja ke laporan selanjutnya. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memasuki fasa kedua bermula hari ini menjadi tempoh kritikal buat rakyat Malaysia dalam menentukan usaha memutuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19 berjaya ataupun sebaliknya. Keberkesanannya sudah pasti antara lain bergantung kepada tahap disiplin tinggi rakyat untuk mematuhi PKP dalam usaha membendung gelombang pandemik itu. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham sekali lagi menegaskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa kedua untuk tempoh 2 minggu akan datang adalah mustahak. Tempoh 2 minggu akan datang ini adalah amat penting di mana kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Justru Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk duduk di rumah sambil mengamalkan etika kebersihan diri, misalnya kerap membasuh tangan dengan sabun dan jarakkan diri antara satu sama lain. Sekiranya mempunyai gejala, gunakan penutup hidung dan mulut. Tambahnya, setelah 2 minggu pelaksanaan PKP fasa pertama, trend jumlah kes baru dilaporkan setiap hari terus meningkat. Manakala jumlah kes harian yang dibenarkan keluar dari wad juga meningkat saban hari. Ujar beliau, data terbabit menunjukkan kesan daripada aktiviti dijalankan KKM dan pelbagai agensi dalam tempoh sebulan kebelakangan ini. Walaupun tahap pematuhan rakyat terhadap PKP melebihi 90%, angka itu mungkin tidak menggambarkan situasi sebenar secara keseluruhannya apabila masih terdapat individu ditahan kerana ingkar arahan tersebut dengan memberi pelbagai alasan tidak munasabah. PKP kedua ini juga menyaksikan semua premis perniagaan yang menjual barangan keperluan harian termasuk pasaraya serta stesen minyak hanya dibenarkan beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika menyatakan perkara itu berkata, gerai dan restoran serta perkhidmatan penghantaran makanan juga perlu beroperasi pada waktu yang sama dalam tempoh fasa kedua itu. Berkuat kuasa hari ini juga, kerajaan menetapkan harga siling baharu bagi penutup hidung dan mulut pada RM1.50 seunit. Keseriusan kerajaan membendung penularan wabak itu juga dapat dilihat apabila semua rakyat Malaysia yang kembali dari luar negara perlu menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari di tempat khas yang ditetapkan oleh kerajaan berkuat kuasa 3 April ini. Apa yang pasti, tempoh 14 hari akan datang mungkin juga menjadi bayangan kepada persoalan sama ada bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tahun ini dapat disambut seperti biasa ataupun sebaliknya. Memetik kata-kata Datuk Seri Ismail Sabri, yang boleh memastikan tidak ada PKP fasa ketiga, PKP fasa keempat dan kita boleh berhari raya seperti biasa adalah tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Jika rakyat terus mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan kerajaan, perkara tentang ketakutan kita untuk sambungan PKP tersebut akan dapat diselesaikan. Masih ada yang ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Kedah, 2 wanita sanggup menunggang motosikal sejauh 60 km dari Sungai Petani ke Kuala Kedah dengan alasan ingin bertemu rakan malam tadi. Mereka yang sepatutnya berada dalam rumah ini dikatakan menunggang motosikal tanpa tujuan sebelum ditahan dalam operasi anggota polis Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star sekitar jam 7 petang di Kuala Kedah. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Muhammad Rozi Jidin, hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua wanita berusia 21 dan 22 tahun ini keluar tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. 6 lelaki ini ditahan sedang melepak di sebuah bangsal seolah-olah tidak mengendahkan arahan PKP. Yang bila dibuat pertanyaan awalnya tidak tahu, tidak ada apa sebab.
saja suka-suka ambil angin dan sebagainya. Inilah yang saya beritahu tadi, di kawasan bandar Alustar itu sendiri memang kita dapati kesedaran itu amat tinggi. Namun di pinggir bandar sedikit masih lagi dah. Beliau ditemui selepas menyertai op COVID di sekitar Kuala Kedah malam tadi. Jumlah keseluruhan tangkapan sehingga jam 12 malam tadi adalah seramai 21 orang. 18 daripadanya di Kuala Kedah, manakala 3 lagi tangkapan di Langgar dan Kepala Batas. Kesemua ditahan berusia antara 21 hingga 60 tahun. Kesemua mereka ditahan di lokap IP di Kota Star sebelum dituduh di mahkamah. Polis menahan 10 lelaki tempatan yang leka berjudi dan memproses air ketum di 2 rumah berbeza di sebuah pangsapuri di Seksyen 24 di Shah Alam petang semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Ramzi Anak Embol berkata, pihaknya tidak menolak kemungkinan suspek aktif menjalankan kegiatan itu sejak tempoh PKP bermula iaitu 18 Mac lalu. Beliau berkata serbuan itu dibuat atas aduan terdapat orang awam berkumpul. 8 lelaki tempatan ditahan ketika leka bermain daun trop dan bertindak di atas maklumat suspek terbabit. Sebuah lagi rumah di lokasi berhampiran diserbu dipercayai digunakan untuk memproses air ketum. Beliau berkata semua yang ditahan berumur antara 20 hingga 30 tahun dan tiada rekod kesalahan lampau. Kes ini disiasat mengikut Akta Rumah Judi Terbuka, Akta Racun dan di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Seramai 183 orang dihadapkan ke mahkamah di Pulau Pinang atas pelbagai kesalahan termasuk ingkar perintah kawalan pergerakan. Pertuduhan dibuat di Mahkamah Magistrate Butterworth, Georgetown dan Bukit Mertajam. Di Butterworth, seramai 73 orang dituduh berkaitan kesalahan itu. Mereka ditahan di sekitar seberang Perai Utara. Semua tertuduh berusia antara 15 hingga 55 tahun, didenda RM1,000 atau penjara sehari atau khidmat masyarakat. Seramai 25 orang lagi ditahan reman selama 3 hari. Sementara itu, di Georgetown, 33 orang berdepan pertuduhan yang sama. 25 daripada tertuduh mengaku bersalah dan dihukum penjara sehari atau denda RM1,000 atau khidmat masyarakat. Manakala 8 lagi mengaku tidak bersalah. Manakala di Bukit Mertajam, seramai 77 orang termasuk seorang wanita dituduh atas kesalahan sama.